Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kini kita telah berada di akhir Ramadan. Dah hampir sebulan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan diberkati olehnya. Amin. Dan tak lama lagi juga kita akan bertemu insya-Allah dengan bulan Syawal, hari raya. Dikatakan hari kemenangan kepada seluruh umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan. Jadi apabila disebut hari raya, kita kena fikirkan ia dari perspektif ibadah, di mana tujuan kita berhari raya ini ada kaitannya dengan ibadah puasa yang telah kita jalani sebelum ini, ya. Okay. Jadi hari raya juga ada kaedah je, amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, macam mana cara nak menyambutnya hari raya ini. Okey. Baiklah, yang pertama ialah dengan kita bertakbir, bertasbih dan juga bertahmid. Ini biasa kita lakukan. Bila kita bertakbir hari raya, dalamnya terkandung kita memuji Allah, kita membesarkan Allah dan kita mensucikan Allah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan supaya kamu membesarkan Allah dengan bertakbir, kerana Dia telah memberi petunjuk kepada kamu dan supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam hadis juga ada menyatakan sabda Rasulullah SAW, dan hiasilah hari raya kamu dengan takbir dan tahmid. Yang kedua ialah dengan melafazkan ucap selamat pada hari raya. Okey, seperti majoritinya amalan hari raya kita akan ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin, kan? Tapi apa yang sebenarnya lebih tepat amalan yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, apabila para sahabat Rasulullah SAW bertemu di hari raya, sebahagian mereka mengucapkan kepada yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Jadi insya-Allah selepas ini kita boleh tambahlah dalam ucapan hari raya kita kalimah lafaz ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi maka hari raya kita akan jadi ibadah, insya-Allah. Okey, seterusnya ialah mandi pada hari raya. Okey, disunahkan mandi pada hari raya ni iaitu sebelum kita melaksanakan solat Aidil Fitri, solat hari raya. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, pernah ditanya mengenai mandi ni disunatkan. Ali bin Abi Talib berkata bahawa dia disunatkan kita mandi pada hari Jumaat, hari Arafah, hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Okey, seterusnya makan sebelum solat Aidil Fitri, sebelum kita solat. Jadi disunatkan kita untuk menjamah sedikit makanan sebelum kita melaksanakan Aidil Fitri. Okay, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak akan pergi ke tempat solat pada pagi Aidil Fitri sebelum memakan beberapa biji kurma. Jadi dengan kita sesuaikanlah makan seadanya sebelum menunaikan solat
Aidilfitri, makan berjemaah bersama dengan ahli keluarga. Kita sesuaikan dengan suasana hari raya kita pada kali ini. Okey, seterusnya kita memakai pakaian yang indah. Disunatkan pada kaum muslimin kita menghiaskan diri dengan pakaian yang baru, pakaian yang bersih, yang indah pada hari raya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, aku lebih menyukai seseorang memakai pakaian terbaik yang dimilikinya pada hari raya. Jadi kita memakai pakaian yang cantik, yang bersih. Walaupun suasana sekarang kita tak boleh nak keluar beraya, jadi tetaplah pakailah pakaian yang cantik, yang bersih itu, kerana itu adalah salah satu daripada amalan sunnah. Okay. Kemudian seterusnya ialah kita pun melakukan solat hari raya. Okay, melakukan solat hari raya antara syiar yang paling utama dalam menyambut Aidilfitri. Okay, sebanyak 2 rakaat. Okay, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada hari raya Aidilfitri, kemudian terus mengerjakan solat hari raya sebanyak 2 rakaat. Baginda tidak melakukan sebarang solat sebelumnya dan sesudahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kita di kesempatan yang ada ni, marilah sama-sama kita bersama ahli keluarga melakukan solat Aidilfitri berjemaah dengan keluarga. Tak boleh buat di masjid, kita buatlah di rumah bersama ahli keluarga. Okey, seterusnya ialah dengan mengerjakan puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Jadi puasa 6 hari dalam bulan Syawal ini boleh dilaksanakan selepas hari raya yang pertama. Maksudnya hari raya yang kedua dah boleh mulalah. Okey, jadi bebas. Kita bebas sebenarnya nak memilih hari-hari mana hari dalam bulan Syawal. Ada amalan setengah pihak melakukan puasa hari kedua, kemudian dilakukan secara berturut-turut. Ada yang dilakukan pada pertengahan, pada akhir. Jadi terpulang pada diri masing-masing. Okay, itu antara amalan-amalan yang boleh dilakukan dalam bulan Syawal. Okay, seterusnya beribadah terus kepada Allah. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mengerjakan amal ibadah pada malam hari raya dengan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, hatinya tidak akan mati pada hari kiamat sebagaimana matinya hati orang kafir dan ingkar pada hari itu. Riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini ini satu petanda ibadah kita diterima oleh Allah apabila timbul satu motivasi atau dorongan untuk kita meneruskan ibadah selepas kita selesai satu ibadah yang lain. Jadi orang-orang yang bertakwa ni dia tidak akan mengurangkan apatah lagi memberhentikan ibadah yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan, sebaik saja hari raya tiba. Malah mengekalkan ibadah yang ada itu di bulan-bulan berikutnya sehinggalah pada Ramadan yang akan datang. Kemudian kalimah Aidilfitri juga ini bermaksud fitrah ataupun semula jadi. Maksudnya orang Islam yang telah menjalani ibadah puasa ini dengan pakej ibadah yang lain seperti solat tarawih, tadarus, qiyamul lail, berzikir, bersedekah dan sebagainya. Sewajarnya kita ni telah kembali kepada fitrah, yakni seperti bayi yang baru lahir. Namun
apabila puasa yang dilakukan tidak dengan cara yang sebenarnya, masih melakukan dosa, adakah kita ini telah kembali kepada fitrah? Tepuk dada, tanyalah iman. Jadi ini adalah antara garis panduan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, bagaimana cara kita untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri, dan mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.